Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam kelas pendidikan Islam untuk tahun 4. Okey, hari ini Ustazah akan ulang sekali lagi tajuk sunat ab'ad dan juga sunat hayat . Sebab tajuk ni pembahagian dia banyak . Contoh macam sunat hayat tu kita perlu ingat banyak apakah yang dikategorikan sebagai sunat hayat . Okey, sebab kadang-kadang dalam solat kan kita selalu banyak gangguan . Banyak gangguan. Syaitan suka mengganggu kita ketika kita sedang solat kan. Okey, jadi hari ini Ustazah akan buat sedikit nota ringkas untuk kamu ingat tentang sunat ab'ad dan juga sunat hayat. Okey, kita lihat kembali, kita lihat semula apakah yang dikatakan dengan sunat hayat dan juga sunat ab'ad. Okey, pengertian sunat ab'ad ialah amalan sunat jika ditinggalkan perlu sujud sahwi . Kalau tertinggal perlu sujud sahwi. Okey, sunat hayat pula amalan sunat jika ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Minggu lepas Ustazah dah terangkan bagaimana cara untuk sujud sahwi kan. Okey, seterusnya kita akan tengok pula apakah yang apakah sunat hayat dan juga sunat ab'ad. Apa dia sunat ab'ad Sunat ab'ad yang pertama ialah duduk membaca tahiyat awal, selawat ke atas Nabi Muhammad dan keluarganya. Ustazah rangkumkan daripada 3 menjadi 1. Maksudnya duduk membaca tahiyat awal. Dalam tahiyat awal tu kita akan baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu adalah sunat ab'ad. Sekiranya tertinggal, sekiranya terlupa, kita kena gantikan dengan sujud sahwi. Okey. Yang kedua, berdiri membaca doa kunut, selawat ke atas Nabi Muhammad dan keluarganya. Okey, jadi dalam sunat ab'ad ni yang perlu kamu ingat ialah 2 perkara, iaitu yang pertama membaca tahiyat awal dan juga membaca doa kunut. Sekiranya tertinggal 2 perkara ni, hendaklah digantikan dengan sujud sahwi. Okey. Seterusnya tengok sunat hayat daripada segi perbuatan. Yang pertama, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk dan iktidal. Okey, mengangkat takbiratul ihram tu, Allahu Akbar tu, perbuatan mengangkat tangan tu adalah sunat hayat. Perkara sunat ni maksudnya kalau kita buat, kita dapat pahala Okey, kalau tak buat maknanya tak dapatlah pahala Okey, seterusnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri kan. Kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian kita letakkan tangan kita dekat bahagian perut tu. Itu adalah sunat hayat Kalau tak nak letak pun tak apa Okey, seterusnya melihat tempat sujud. Kita disunatkan untuk melihat tempat sujud supaya solat kita lebih khusyuk Lihat tempat sujud, jangan tutup mata. Sebab bila tutup mata ni kadang-kadang fikiran kita akan melayang akan berfikir ke tempat-tempat lain Tapi kalau kita pandang ke tempat sujud, kita akan fokus pada apa yang kita lakukan. Jadi tak mungkin kita akan terlupa apa-apa rukun ataupun sunat dalam solat kan. Okey. Seterusnya, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika salam Assalamualaikum warahmatullahi tu. Kanan dan kiri itu juga adalah sunat hayat. Meletakkan kedua-dua tangan di atas peha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Letak tangan atas peha, sunat hayat Okey. Seterusnya duduk iftirash dan juga duduk tawarruk Duduk iftirash maksudnya duduk semasa tahiyat akhir tu kan. Dan juga duduk tawarruk Duduk tawarruk tu maksudnya kita punya punggung tu berada di bawah lantai Kalau duduk iftirash tadi, punggung kita berada di atas kaki kiri. Okey, boleh faham Okey.
Sunat hayat daripada segi bacaan ya. Sunat hayat daripada segi bacaan, yang pertama melafazkan takbir intiqalat. Okey, ingat lagi tak apa dia takbir intiqalat? Ya. Takbir intiqalat maksudnya ialah takbir yang kita buat perpindahan ya. Perpindah takbir yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat. Contoh kita rukuk, bangun daripada rukuk tu Allahu Akbar tu, yang tu ialah takbir intiqalat ni. Okey, kita rukuk ya. Ustazah bagi contoh semula ya. Kita rukuk, baca bacaan rukuk, kemudian kita bangun, kita baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Kita angkat tangan kan? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ya. Allahu Akbar, kita rukuk. Yang tu lah yang kita angkat tangan tu namanya takbir intiqalat. Okey, seterusnya membaca isti'azah dan amin ketika membaca Al-Fatihah ya. Sunat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan juga amin pada penghujung ayat tu ya. Kalau kita baca lagi baguslah ya. Okey. Membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira tu kan sampai habislah. Kalau kata baru belajar solat kan, tak hafal lagi tak apa. Kita solat buat yang rukun dulu. Bila kita dah pandai lama-lama, baru kita teruskan dengan kita tambah semua perbuatan-perbuatan sunat tu kita lakukan. Ya. Okey, seterusnya membaca surah. Membaca surah selepas baca Al-Fatihah rakaat pertama dan kedua tu kita disunatkan untuk membaca surah kan. Okey. Kalau tak hafal surah-surah yang susah, baca surah-surah yang mudah pun boleh juga ya. Okey, seterusnya menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan juga surah ya. Ini kalau kita sembahyang berjemaah lah ya. Okey. Seterusnya membaca bacaan rukuk dan sujud. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tu. Semua ini adalah perkara sunat hayat ya. Dan juga membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Membaca bacaan ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni, sehingga akhirlah ya. Okey. Dan juga memberi salam kedua. Memberi salam kedua, salam kedua maksudnya salam ke kiri lah. Salam pertama tu salam ke kanan kan. Okey, salam kedua ialah salam ke kiri. Okey, ke-9 ini ialah sunat hayat ya daripada segi bacaan. Maknanya sunat ni macam Ustazah beritahu tadilah ya. Kalau tak hafal, kalau lupa tak apa ya, sebab dia hanyalah perkara sunat di dalam solat. Kalau sembahyang maknanya kalau kita buat dapat pahala lebih lah ya. Kalau orang-orang yang baru belajar sembahyang tu tak apa, buat yang rukun dulu. Tapi saya yakin kamu kan dah darjah 4 kan. Kamu dah darjah 4, jadinya semua orang dah pandai dah ya baca bacaan dalam solat. Kecuali mungkin ada juga yang di antara kamu yang masih tak ingat lagi doa kunut ke, tahiyat kan. Okey, jadi cuti ni cuba manfaatkan masa yang ada tu. Hafal lah satu hari tu, hafal 2 ayat ke 3 ayat ke kalau susah sangat kalau boleh dapat hafal semua tu lagi bagus ya. Okey, Ustazah rasa setakat ini dulu. Ustazah sudah sediakan modul untuk kamu ya. Ada dua helai, tak silap Ustazah maaf, ada sehelai. Sorry. Ada 2 helai. Yang pertama tu kamu kena suaikan. Yang kedua tu kamu kena minta maaf ya Ustazah keliru dengan lagi satu modul tahun 5. Untuk tahun 4 ni modulnya ialah kamu perlu tandakan right sama ada kenyataan yang diberi itu ialah sunat ab'ad dan juga sunat hayat ya. Okey. Modul boleh buat dalam modul 1. Okey, Ustazah rasa untuk hari ini setakat ini dulu. InsyaAllah kita berjumpa lagi di minggu hadapan ya. Okey.